Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia. uh, Kembali kita hari ini untuk sesi live harian kita. Saya rasa saya akan terus secara permanent daripada pukul 8.35 malam saya akan terus ubah kepada pukul 9 malam ya. Jadi sesi live harian kita akan bermula setiap hari pada pukul 9 malam. Okey, hari ini saya akan rungkai sedikit berkenaan dengan sesi ataupun sidang parlimen semalam. Dan saya pun telah mengeluarkan satu artikel yang tular. Tajuk artikel itu adalah bahagian 1 pendedahan penuh. Okey, bahagian 1 pendedahan penuh, di mana tajuknya ialah Bong Mokhtar dan Syahidan Kasim kantoi menipu Dewan Rakyat. Okey. Saya merujuk spesifik kepada hujah-hujah Bong Mokhtar dan Syahidan Kasim yang bangun, yang lebih kurang melatah lah apabila Tun Dr. Mahathir, bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad sedang berhujah. Jadi saya buat rungkaian berkenaan dengan hujah-hujah yang dikeluarkan oleh Bong Mokhtar dan Syahidan Kasim. Jadi sepintas lalu benda ni kalau saya ulang dan ada yang rasa saya tak patut ulang tu, minta maaf lah. Sebab benda ni kadang-kadang kita ada viewer baru, jadi saya kena juga ulang lah. Jadi tajuk ini mendapat serangan cybertrooper hantaran yang hebat di dalam Facebook saya semalam dan pagi ini. Hebat, memang cukup hebat. Okey. Saya nak ulangi pendirian saya. Apabila saya membuat ulasan tanpa memihak. Korang suka, tak suka, setuju, tak setuju, itu hak masing-masing. Saya tidak ingin di dalam Facebook saya ada pengikut yang hanya datang untuk dengar saya menghina DAP. Dulu saya lantang bersuara menentang DAP, khususnya pemimpin-pemimpin tertentu yang pada ketika itu mengeluarkan kata-kata resis berbaur anti-Islam. Malah saya ada buat banyak laporan polis berkenaan dengan isu itu. Tetapi apabila tidak ada perlu, saya tak buat. Dan kalau anda datang hanya untuk dengar saya menghina satu-satu pihak tetapi tidak boleh terima apabila saya kritik pihak lain, maka ini adalah saluran yang salah. Anda boleh beredar. Okey? Tapi sekiranya anda datang untuk mendapatkan rungkaian analisis ataupun pendapat daripada pihak saya yang secara telus, yang saya tidak ada agenda tersembunyi, peribadi dan sebagainya, maka teruskan bersama saya. So ini saya nak sebut. Dan kalau ada mesej-mesej yang membuang masa, dia ni sedang cuba lagakan, dia ni buat andaian, dia ni baru betul dan terbaru ada sampai dah mula dah, dia ni sebenarnya hantaran DAP. Semuanya akan dibuang terus. Manakala itu mesej-mesej yang membuang masa, seperti dia ni buat andaian dan sebagainya, akan dibuang. Nak kritik, nak berhujah, silakan. Saya, kalau kau lihat di dalam Facebook saya, mesej banyak yang mengkritik tu saya biarkan. Okay. So nombor 2, there is no such thing as kalau saya buang mesej itu melanggar freedom of speech ya. Sebab ini page saya. Kamu nak berhujah, nak memfitnah, silakan buat di tempat lain. Anda masih ada freedom of speech. Ini page saya. Okay? Serupa dengan orang asing datang ke rumah anda dan berhujah bukan-bukan, dan anda halau dia dari rumah anda. Kemudian dia kata, oh kamu ini tak ada freedom of speech. Itu merapu. Okay? Baik, kita mulakan. Syahidan Kasim dan Bong Mokhtar adalah ahli-ahli kumpulan A. 2 daripada 9 ahli parlimen kumpulan A. Kumpulan A ataupun tim A di dalam UMNO diterajui oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Okey. Semalam dua ekor ni, Bong Mokhtar dan Syahidan Kasim, ada orang kata dia perli. For your information, ini adalah Dewan Rakyat, Dewan yang mulia, di mana
mereka menerima gaji oleh menggunakan duit rakyat untuk menjadi suara rakyat ataupun wakil kepada konstituensi masing-masing. Jadi you don't go to Dewan Rakyat to bermain-main atau perli-memerli. Apabila anda keluarkan satu kenyataan itu haruslah bertanggungjawab matang. Semalam perangai sikap Bong Mokhtar, Syahidan Kasim sama taraf atau lebih rendah daripada yang korang dulu dan saya sendiri kutuk DAP dulu, seperti Raya dan sebagainya, yang kalau Raya saya panggil dia lutong, ya, mengacau persidangan Dewan, ya, ketenteraman Dewan, buang masa Dewan, dan sekaligus bagi saya lah, pendapat peribadi saya, buang duit rakyat sebab dibayar gaji untuk buat benda-benda bodoh dan mengacau Dewan. Ini kan pula semalam benda ini dipamerkan oleh Bong Mokhtar dan Syahidan Kasim. Ini adalah apa yang saya lihat. Korang nak terima, tak nak terima pun tak apa, tapi ini pendapat saya. Okay, same, very low level, very low class comments. Okay, nombor 2, Bong Mokhtar dan Syahidan Kasim menipu Dewan. Bong Mokhtar berkata bahawa sebenarnya mereka ingin Mahathir menjadi Perdana Menteri Perikatan Nasional. Dan perkara ini sebenarnya pernah dilontarkan beberapa kali di luar Dewan oleh beberapa pemimpin dari PPBM yang memang mengatakan sebenarnya mereka mempelawa agar Mahathir kekal menjadi Perdana Menteri dalam Gabungan Perikatan Nasional. So, benda ni sebenarnya ada kebenaran. Okay, ada kebenaran. Tetapi kenyataan Bong bahawa mereka, maknanya UMNO, khususnya tim A, sebab Bong Mokhtar dan Syahidan Kasim adalah tim A, hendakkan Mahathir menjadi Perdana Menteri Malaysia bawah Perikatan Nasional adalah satu pembohongan. Sebaliknya, tim A membuat pencaturan untuk memastikan Mahathir tidak kekal sebagai Perdana Menteri Malaysia dan amat takut dia akan kembali sekiranya berlaku pilihan raya umum ke-15 dan sedang berusaha keras untuk mencantas segala peluang yang ada pada Mahathir dengan menipu PAS, dengan menipu PPBM, menjurus ke PRU15 supaya walaupun UMNO tidak akan memegang negara, hanya sekadar memegang lebih banyak negeri, tapi mereka nak pastikan Mahathir juga tidak akan memegang negara. Inilah agendanya. Jadi secara tidak langsung Bong melakukan penipuan kepada Dewan. Hakikatnya saya akan rungkai beberapa perkara berkenaan dengan sabotaj tim A dan bagaimana tim A mempengaruhi PPBM, tetapi bukannya semua. Sebab saya nak mulai sekarang, saya nak lebih fokus dalam sidang saya, dan benda-benda yang saya tak sebut hari ini mungkin saya akan sebut hari lain. Jadi sepintas lalu, tim A sebenarnya membuat rancangan jangka panjang 2 atau 3 peringkat. Jadi peringkat pertama, ahli-ahli mereka meracuni pemikiran satu kumpulan kecil dalam PPBM. Jadi kemudian daripada ini kita kita rujuk kepada kumpulan kecil PPBM ini sebagai kumpulan kecil PPBM. Okey. Jadi mereka meracuni pemikiran sekumpulan kecil pemimpin PPBM ni dengan penipuan-penipuan tertentu. Penipuan-penipuan ni saya pernah rungkai sebelum ini dan hari ini saya takkan sentuh panjang lebar sebab dia akan, nombor 1, dia akan makan masa, nombor 2, dia akan mengalihkan perhatian kita daripada topik yang nak dibincangkan, jadi saya akan alihkan ke hari yang lain. Untuk hari ini cukuplah sekadar kita kata penipuan-penipuan tertentu. Jadi mereka menipu, meracuni pemikiran kumpulan kecil PPBM ni dengan penipuan-penipuan tertentu, menyebabkan PPBM, kumpulan kecil ini mempengaruhi keseluruhan atau majoriti ahli parlimen PPBM agar dan pemimpin PPBM agar mereka bersetuju PPBM keluar dari Pakatan Harapan dan membentuk satu gabungan baru yang dikenali sebagai Perikatan Nasional. Jadi Mahathir dari awal tidak bersetuju sebab Mahathir tidak ingin PPBM bersekutu dengan UMNO en bloc atau seketul, disebabkan tim A, kerana majoriti ahli-ahli parlimen dari UMNO yang bermasalah, yang menghadapi kes mahkamah atas tuduhan-tuduhan jenayah tertentu adalah di dalam tim A.
Jadi Mahathir tidak ingin bersama dengan tim A. Dia pantang, dia tidak ingin bersama dengan tim A. Oleh itu dia tidak setuju PPBM bersatu dengan UMNO. Tetapi disebabkan tim A dah tahu benda ni, jadi tim A nak pastikan untuk jangka pendek pengaruh Mahathir dalam PPBM menjadi lemah agar mereka boleh pengaruhi PPBM untuk masuk bersama Perikatan Nasional. Jadi mereka tahu Mahathir tidak akan ikut PPBM, sekaligus mereka tahu Mahathir akan letak jawatan, dan sekaligus impian mereka akan tercapai, iaitu Mahathir tidak akan jadi Perdana Menteri lagi. Sebab itulah mereka pergi meracuni pemikiran ahli-ahli kumpulan kecil PPBM, yang seterusnya meracuni pemikiran, yang seterusnya mempengaruhi keseluruhan PPBM ataupun majoriti dalam PPBM agar keluar daripada Perikatan Nasional. Jadi bila Mahathir tidak lagi ada kata putus ataupun pendapat dalam hal ini, maka sudah pastilah dia akan letak jawatan sebagai pengerusi PPBM dan sebagai Perdana Menteri. Jadi hajat jangka pendek tim A tercapai, iaitu untuk memecah belahkan PPBM dari segi mengurangkan pengaruh ataupun pegangan Mahathir terhadap PPBM, dan juga untuk memastikan Mahathir bukan lagi Perdana Menteri. Dan untuk jangka lebih panjang, mereka menipu menunggang Muhyiddin secara rahsia. Mereka dah beritahu Muhyiddin bahawa mereka sokong Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, dan perkara ini mereka sampaikan menerusi Datuk Seri Azmin Ali. Jadi atas sokongan mereka itulah Muhyiddin berani, apabila Mahathir tidak bersetuju, Muhyiddin berani untuk membawa PPBM keluar dari Pakatan Harapan tanpa Mahathir dan tanpa persetujuan Mahathir. Dan itulah what langkah Sheraton roughly was all about, dan menyebabkan Muhyiddin mendapat sokongan sebagai Perdana Menteri. Okey. Dan untuk langkah jangka panjang, mereka ingin memastikan sebelum hujung tahun pengaruh Mahathir dalam PPBM pupus terus. Jadi dengan harapan PPBM akan lebih berpecah. Maknanya UMNO dah bersedia, UMNO tim A memang nak pilihan raya sebelum hujung tahun ni. Dia nak pilihan raya awal. Pada masa yang sama, dia nak beli masa untuk buat percaturan tertentu. Jadi dia perlu beberapa minggu atau 2-3 bulan lagi. Jadi baginya memang apa yang berlaku ni memang cantik. Okey. Dan pada masa yang sama, mereka sedang membuli PPBM sengaja agar PPBM pecah belah. Sebab ada yang akan serba salah dan marah dengan Muhyiddin sebab masih kowtow atau menurut ataupun tunduk pada UMNO, walaupun UMNO membuli PPBM. Jadi niat jangka panjangnya adalah untuk lebih memecah belahkan PPBM lagi, agar pengaruh Mahathir makin berkurang, atau jika ada pun yang tinggal hanyalah satu parti yang berpecah, agar ia menyukarkan Mahathir seandainya pilihan raya umum diadakan sebelum hujung tahun ini ataupun awal tahun depan, menyukarkan Mahathir untuk kembali sebagai Perdana Menteri. Ianya semua dilakukan supaya apabila pilihan raya sampai, walaupun UMNO atau Barisan Nasional hanya akan pegang lebih banyak negeri ataupun negeri-negeri yang pernah dipegangnya sebelum pilihan raya umum ke-14 dan masih tidak memegang tampuk kepimpinan negara, tapi Mahathir tidak akan kembali. Dan seboleh-bolehnya tidak akan ada mana-mana pihak yang akan ada undi majoriti, supaya Barisan Nasional boleh berunding dengan pihak-pihak tertentu agar membentuk gabungan baru, dan tim A boleh masih menjaga tengkuk mereka. Jadi inilah sebenarnya yang tim A buat. Jadi kenyataan Bong Mokhtar dan Syahidan Kasim, khususnya Bong Mokhtar, bahawasanya UMNO memang nak Mahathir jadi Perdana Menteri adalah satu pembohongan. Bong Mokhtar adalah kaki kelentong. Saya lihat tim A ni hampir semuanya kaki kelentong. Pakar kaki kelentong dalam tim A adalah Anwar Musa. Bong Mokhtar memang lagi sekok. Okey. Kalau nak tahu perpecahan yang cuba ditimbulkan tetapi tidak berjaya di dalam kerajaan Sabah, pimpinan Parti Warisan, dalangnya adalah Bong Mokhtar. Malah anehnya, dalam percubaan Bong Mokhtar untuk pecahkan kerajaan pimpinan Warisan di Sabah, yang berpecah adalah UMNO Sabah.
makin berpecah. Sebab sekarang ada puak Bom Mokhtar, ada puak Musa Aman. Dalam tim A melakukan percaturan-percaturan ni, secara tidak langsung ada apa yang tidak dijangkakan oleh tim A ialah UMNO sendiri berpecah, tim A sendiri berpecah, dan undi Melayu Islam makin berpecah sebab orang dah mula nampak. Dan ini ditonjolkan di sini apabila berlaku penurunan 10.1% dalam sokongan Melayu Islam terhadap calon UMNO PAS, walaupun tempat itu adalah kubu kuat Najib dan Barisan Nasional. Okey. So perpecahan ni dah melarat. Saya buka mulut ke, saya tak buka mulut ke, pengundi dah nampak. Jadi saya sekarang bercakap benda ni sebab saya nak beritahu dari pihak saya, bagi saya, harapan saya kepada puak UMNO ni disebabkan tim A bukan sifar negatif. Sebab itu saya menghala ke blok kuasa ketiga pimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi hari ini saya janjikan saya akan beritahu, saya akan bongkarkan berita-berita palsu yang ditularkan oleh tim A berkenaan dengan Tun. Tetapi memandangkan hari ini saya ingin bercerita berkenaan dengan sidang parlimen semalam, jadi benda tu saya akan tolak esok. Sebab saya dah buat keputusan, sidang-sidang saya perlu lebih jelas, lebih mantap, lebih clear penyampaiannya, dan saya tidak ingin campur aduk 2-3 isu dalam satu sidang. Okey. Jadi hari ini kita berhenti takat ini sahaja, iaitu Bong Mokhtar dan Syahidan Kasim semalam kantoi menipu. Okey. Nombor 1, tim A adalah dalang utama dalam usaha mencantas Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad, mencantas ataupun mengurangkan keupayaan Mahathir untuk kembali sebagai Perdana Menteri. Dan sekaligus korang kena faham satu benda, sebelum pilihan raya umum ke-14, okay, tim A tidak berminat langsung untuk register Perikatan Nasional. Tim hari ini dalam komen section dalam Facebook saya, dalam artikel yang saya tulis, saya memang tulis sana Perikatan Nasional bukanlah satu muafakat nasional, bukanlah muafakat yang rasmi. Okey. Lepas tu ada orang tanya, muafakat orang tulis dalam komen, muafakat nasional adalah rasmi sebab ada piagam. Untuk makluman, piagam bukannya satu dokumen perundangan yang merasmikan gabungan muafakat nasional. Faham? Ini korang kena faham ya. Nombor 2, ia tidak rasmi sebab muafakat nasional tidak berdaftar, maknanya ia bukanlah satu gabungan atau parti rasmi. Maknanya di pilihan raya umum ke-15 tidak akan ada bendera muafakat nasional. Akhirnya korang lihat tim A akan PAS akan kena getah, BPBM akan kena getah, dia akan tendang PPBM, dan kemudian dia akan beri kata putus kepada PAS. Dan PAS semestinya akan akhirnya bersama dengan tim A, sama ada guna bendera Barisan Nasional ataupun bersepakat dengan UMNO dalam pilihan raya menggunakan bendera PAS, sekaligus menyebabkan ramai pengundi Melayu Islam akan kurang percaya terhadap PAS atau UMNO. Okey, disebabkan masing-masing guna bendera masing-masing. Tetapi PAS tidak akan mengaku bahawa dia tertipu oleh tim A dan keluar daripada gabungan muafakat nasional, kerana ada lagi satu perpecahan yang akan berlaku jika PAS berbuat demikian, iaitu kumpulan Melayu Islam yang akan berdendam dengan PAS kerana memecahkan permuafakatan tersebut. Jadi sebenarnya dah kena getah, dah kena perangkap. Okey, muafakat nasional tidak akan didaftarkan. Dan apa pun, sebab pencaturan politik boleh berubah 24 jam, dalam 24 jam macam-macam boleh berlaku. Lepas ni UMNO buat lagu mana pun, dia tiba-tiba bersetuju untuk daftar muafakat nasional, tiba-tiba bersetuju untuk daftar Perikatan Nasional, dia buat lagu mana pun, saya dah hilang kepercayaan kepada UMNO disebabkan tim A. As long as ada 9 ahli parlimen dan beberapa pemimpin tersebut dalam UMNO yang memang tidak akan berganjak, bagi saya UMNO saya dah pangkah. Saya adalah pendukung konsep perjuangan kuasa ketiga,
inilah perjuangan saya dan saya akan kekal dengan perjuangan ini. Okey. Jadi saya dah beritahu. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, ini mesej saya kepada tim A, yang hantaran korang tu buang masa, sebab saya sendiri dah beritahu. Jadi tak payah nak suruh sampah sara anjing-anjing kurap korang tu, yang saya berterupa upahan tu, datang berak, kencing, merayap-rayap, hinggap kat page saya tu, sila berambus. You are not welcome. Okey. Saya pejuang agama, raja, bangsa dan negara, pendukung konsep kuasa ketiga, dan saya dah mempercayai. Ni saya sebut ni. Saya mempercayai sebab Tun adalah orang yang berani beritahu Pakatan Harapan, you are not, kami berasingan dari Pakatan Harapan. Dia secara tidak langsung beritahu Anwar go to hell. Maknanya penipuan bahawa kononnya DAP control Tun. Ni terang-terang saya beritahu. Tak payah nak tulis kat ruang komen. Saya percaya sekarang bahawa Tun ni sebenarnya mangsa penganiayaan tim A, dan saya percaya kepada perjuangan Tun sekarang. Saya beritahu terang-terang. Tak payah nak hantar anjing, kucing, ular. Tak payah. Tak payah. Ni saya terang-terang beritahu kat audience. Ya. Okey. Sehingga dan there is no such thing. Kalau saya kritik DAP, saya adil. Kalau saya kritik UMNO, saya ni berat sebelah. Itu adalah tanggapan pentaksub, sama ada pentaksub, orang bodoh, orang terencat, atau ketiga-tiganya sekali. Ya. Jadi berfikir-fikirlah, matangkan politik anda, dan kalau nak kebenaran, sentiasa bersama saya. Baik, sehingga kita berjumpa esok untuk siaran harian kita 9 malam. Ya. Jangan lupa ikuti saluran Telegram saya di bawah, dan saluran YouTube saya dah mula balik upload di YouTube. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia.